Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyus shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, pada minggu ini kita sambung tazkirah sains Islam dengan tajuk masa, ta'rifan dan manfaat. Jadi seperti mana yang kita ketahui, masa ini adalah sesuatu yang sangat besar di dalam Islam. Di dalam Islam kita ada nikmat-nikmat yang paling besar dan kita ada nikmat-nikmat yang besar. Ataupun dalam bahasa Arab kita sebut nikmat yang berbentuk usul, yang berbentuk pokok, dan nikmat-nikmat yang berbentuk furu', yang berbentuk ranting. Kita tak akan sebut nikmat besar dan nikmat kecil, kerana benda itu menampakkan rahmat Allah, menampakkan nikmat Allah itu kecil. Kita tak sebut begitu, tapi kita sebut nikmat yang paling besar dan nikmat yang besar. Salah satu nikmat yang besar itu, yang paling besar itu ialah masa. Selepas nikmat-nikmat yang lain, nikmat yang paling besar itu ialah nikmat masa. Disebut di dalam banyak ayat Al-Quran. Antaranya surah yang biasa kita dengar, wal asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan perkara-perkara tertentu yang menunjukkan kepada masa. Bersumpah dengan wadduha, demi masa duha. Bersumpah dengan malam, bersumpah dengan masa subuh wal fajr, dan ada bersumpah dengan bintang yang merupakan elemen-elemen ataupun unsur-unsur yang digunakan untuk menyukat masa. Para ulama Islam memberikan pelbagai sifat kepada masa. Antara yang paling popular ataupun paling famous, para ulama menyatakan bahawa masa ini adalah ra'sumalil muslim, adalah modal kepada orang Islam, modal kepada kita. Seperti mana peniaga menggunakan modal untuk memulakan perniagaannya, untuk membina perniagaannya, dan untuk mengembangkan perniagaannya. Dia ada bisnes, dia nak kembangkan lagi, dia nak besarkan lagi bisnes dia, dia memerlukan modal. Maka begitulah masa bagi kita. Bagi kita orang Islam, masa adalah modal kita. Walaupun kita tidak ada modal-modal yang lain. Ilmu mungkin ada, mungkin tidak ada. Harta, kita nak sedekah, mungkin ada, mungkin tidak ada. Tenaga, kita nak berjihad dan sebagainya, mungkin ada, mungkin tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan masa kepada kita, di mana semua orang ada. Seperti mana peniaga yang baik menggunakan modal dengan baik, maka dia akan memperolehi keuntungan yang baik, yang banyak. Dia akan membuat pusingan yang baik. Begitulah kita dengan masa. Kalau kita membuat pusingan yang baik dengan masa, kita menggunakan masa yang baik, maka kita akan dapat melakukan kebaikan yang sangat banyak. Kita nak baca Quran, kena ada masa. Kalau tak ada masa, kita tak boleh nak baca Quran. Tak boleh kita nak baca Quran kalau kita tak ada masa.
kita nak bantu mangsa banjir, ini ada masa. Sesetengah orang mereka ambil cuti nak bantu mangsa banjir, perlukan masa, pergi bermalam, duduk di sana 2-3 hari, perlukan kepada masa. Kita nak bersedekah, kita perlukan masa untuk mencari harta, maka semuanya memerlukan kepada masa. Kerana itu para ulama menyifatkan masa ini sebagai ra'sul mal, sebagai modal kepada kita. Antara perkara lain yang disifatkan dengan masa disebut oleh Ibnul Qayyim, dia kata waqtul insan umruhu fil haqiqah. Waktu manusia itu ataupun masa manusia itu pada hakikatnya adalah umur kita itu. Dan sudah semestilah yang dimaksudkan dengan umur kita itu adalah umur ketika kita mumayyiz, kita tak balik lagi, kita mumayyiz, kita dapat tahu secara umumnya, secara mudahnya, mana satu baik, mana satu buruk, mana satu panas api, mana satu sejuk air, mana satu busuk, mana satu wangi. Kita boleh tahu, budak pun boleh tahu walaupun dia tak balik lagi, ataupun masa selepas dia balik. Dan masa ketika seseorang itu mumayyiz, ia tetap memberikan manfaat kepada kita walaupun masa ketika dia mumayyiz belum balik lagi. Kerana itu Nabi SAW mengajar kepada sahabat-sahabatnya ketika mereka belum balik lagi perkara-perkara yang besar. Dia beza dengan kita. Kita sekarang ni semua nak santai kan. Pelajar universiti pun nak santai, program-program pun nak santai, belajar dalam kelas pun nak santai, program-program agama pun nak santai. Tapi Nabi SAW ajar Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, ketika umurnya 9 hingga 10 tahun, tak balik lagi. Ketika dia menunggang bersama-sama dengan Rasulullah SAW, disebut di dalam hadis, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangan naik unta. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uallimuka kalimat, tidakkah engkau mahu aku mengajarmu beberapa patah perkataan? Nabi ajar apa? Ajar benda besar. Bukan ajar benda santai, benda relax, bukan, ajar benda besar. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah hak Allah, nescaya Allah menjagamu. Ketika Ibnu Abbas umur 9 tahun. 9 tahun ni darjah berapa? 7, 8, 9. Darjah 3. Ajar budak darjah 3, bayangkanlah. Ajar budak darjah 3 ataupun budak darjah 4, 9 hingga 10 tahun. Para ulama yang menghuraikan hadis ini, mereka menyatakan Abdullah bin Abbas ketika itu ialah di antara 9 hingga 10 tahun. Kan ajar budak universiti. Budak darjah 3 ataupun darjah 4. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah hak Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah hak Allah, nescaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kita akan jumpa Allah. Kemudian Nabi kata was'alillaha wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau berdoa, maka minta doa dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau hendak bergantung, maka bergantunglah kepada Allah. Ini benda besar. Bagaimana Abdullah ibnu Abbas menggunakan umurnya
ketika dia masih budak lagi. Nabi SAW mengajarnya ketika dia mumayyiz. Dalam hadis sebut, Nabi sebut ya gulam. Saya lupa nak kita. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai budak. Perkataan gulam dalam bahasa Arab bukan untuk orang yang balik. Bermula daripada bercerai susu, perkataan gulam, budak digunakan untuk orang yang bercerai susu, manusia yang bercerai susu sehingga kepada balik. Itu maksud gulam. Apabila dia sudah balik, kebiasaannya orang Arab sudah tidak memanggilnya gulam. Maknanya Nabi ajar masa dia masih budak lagi, masih kanak-kanak lagi. Ketika dia masih kanak-kanak lagi. Jadi ini adalah dua sifat yang diberikan oleh ulama berkenaan dengan masa. Pertama ialah ra'sumalil muslim, modal kepada manusia itu sendiri. Dan yang keduanya ialah umur kita itu. Sama ada kita ketika kita mumayyiz ataupun apabila kita sudah balik, sudah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bebanan ataupun taklifan syarak. Jadi saya berhenti di sini dulu. Saya serahkan kepada Dr. Azman Hashim daripada FST untuk membincangkan perkara ini dari sudut akli dan perspektif sains. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan saudara panel kita pada tengah hari ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempatan masa kita dapat sama-sama berkumpul di masjid ini untuk menunaikan solat Jumaat. Dan pada masa sama juga kita memperingat bahawa masa sentiasa bergerak. Okay, masa tidak pernah berhenti, melainkan sampai masanya di akhir nanti. Cuma untuk kita memberi kesedaran bahawa masa ini sebenarnya adalah merupakan salah satu dalam ilmu sains, merupakan salah satu daripada unit asas ataupun kuantiti asas dalam kehidupan. Selain daripada kuantiti asas yang lain seperti panjang, jisim, masa salah satunya, kemudian suhu, seterusnya keamatan cahaya dan juga jumlah bahan ataupun atom dalam satu bahan. Jadi dalam kuantiti asas dalam fizik ini kita akan belajar salah satunya adalah masa. Jadi bagaimanakah masa itu ditakrifkan? Sudah pastilah kita akan menggunakan tanda-tanda alam untuk mendefinisikan masa. Namun begitu, masa yang didefinisikan itu juga mempunyai persoalan. Adakah masa ini adalah satu realiti ataupun adakah satu khayalan? Baik, secara ringkasnya saya mungkin tak masuk dalam, saya akan bagi surface saja. Sebagai contohnya, dalam Al-Quran menyatakan bahawa siang malam. Dengan menggunakan tanda-tanda siang dan malam, maka definisi masa secara umumnya dapat kita perolehi. Sebagai contohnya, di dalam alam semesta bukan sekadar terdiri daripada matahari, bumi, planet-planet, malah bintang-bintang dan galaksi dan sebagainya memenuhi di ruang alam ini. Jadi bumi berserta dengan matahari hanyalah, kalau kita disebahkan dengan alam, terlalu kecil. Malah kalau kita katakan debu, lebih kecil daripada debu. Baik, dengan bumi yang kita berada di dalam bumi, sebenarnya kita bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Begitulah juga dengan matahari. Kalau kita ambil satu platform galaksi Bima Sakti, yang besarnya, dengan jarak saiz yang besar, iaitu lebih kurang 100,000 tahun cahaya, matahari dan bumi ini dan juga planet-planet lain hanya berada di pinggir, hampir pinggir galaksi Bima Sakti, dan dia sedang bergerak. Daripada masa tadi, unit masa tadi, kita buat satu kuantiti terbitan, kita boleh dapat kelajuan, iaitu jarak bahagi masa akan dapat kelajuan. Misalnya kalau kita berada di highway, kita bergerak dengan kenderaan 110 km per jam, kita tahu laju macam mana. 50 km per jam, kita tahu laju macam mana. Tapi sebenarnya untuk matahari dan juga bumi, masing-masing bergerak, tetapi dengan kelajuan yang berbeza. Dengan kelajuan yang berbeza itulah, maka salah satunya faktor yang boleh menyebabkan berlaku siang malam. Salah satu juga
disebabkan bumi juga berputar, juga boleh menghasilkan siang dan malam. Baik, walaupun sama-sama bergerak laju, mungkin anda pernah duduk masa kampung-kampung kan, ataupun dekat rumah, pernah lihat bayang-bayang. Bayang-bayang terhasil apabila cahaya daripada matahari sumbernya terkena pada satu objek, maka bayang-bayang terhasil. Baik, bila matahari bergerak, bayang-bayang pun juga turut bergerak. Anda perhati ataupun tidak, walaupun bumi dengan matahari itu bergerak dengan laju, bayang-bayang itu bergerak dengan kelembutan dia. Kelembutan. Wahal masing-masing bergerak laju. Nak tahu macam mana lajunya matahari? Laju matahari mengelilingi galaksi sekitar 720,000 km per jam. Okey? Mengelilingi galaksi. Pada masa sama juga, bumi bergerak dengan laju 107,000 km per jam. Boleh bayangkan? Tak dapat bayangkan berapa lajunya. Jadi masing-masing bergerak laju. Pada masa sama juga, bumi juga berputar dengan kelajuan 1,600 km per jam. Jadi ketiga-tiga kelajuan ni bila bercantum, kenapa dengan bayang-bayang matahari tadi bergerak dengan perlahan? Perlahan sahaja, harmonize. Kalau kita berbalik pada 1000 tahun yang lalu dan sekarang ini, fenomena ini juga tetap sama. Kita boleh simpulkan bahawa bagaimana Allah mengatur perjalanan sesuatu objek di angkasa dengan kelajuan yang amat tinggi, tetapi kita di sini kita akan rasa aman, tenang. Sebab itulah kita kena faham bahawa itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada kita. Yang kedua, hasil daripada pergerakan objek-objek ini tadilah ahli sains merungkaikan untuk menetapkan dengan menggunakan alat cerap, masa ditentukan dengan cara ini. Salah satunya menggunakan jam, salah satunya juga menggunakan masa yang terpapar di peranti handset anda masing-masing. Sedar tak sedar, masa ni bergerak. Walaupun kita dalam keadaan tetap, masa ni bergerak. Dia tidak akan lambat dan tidak akan cepat. Seperti mana saya bagi tahu tadi, matahari tak boleh cepat dan tak boleh lambat. Kalau lambat, siang kita daripada 7 pagi hingga 7 malam umumnya. Kalau dia lambat, sudah pasti 7 pagi mungkin 9 malam baru terbenam. Okey, untuk kawasan kita lah, lain kawasan lain. Jadi tak boleh cepat, tak boleh lambat. Masa tetap bergerak. Jadi dan dengan masa yang ada, taburan masa tadi, maka berlakulah peristiwa-peristiwa. Biasanya masa ni bersandingkan dengan peristiwa. Salah satu yang Ustaz sebutkan tadi, doktor sebutkan tadi ialah umur kita. Jadi umur masing-masing berada dalam dunia ni tak sama. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 70 tahun, ada 90 tahun. Dan ada yang 10 tahun yang lalu sudah ada nenek moyang kita, dan ke depan lagi wallahu a'lam siapa lagi yang akan berada dalam dunia ini dalam masa umur yang telah ditetapkan. Oleh kerana itu, masa bergerak dengan pantas, sebab itu juga masa juga merupakan relatif. Sebagai contoh, kalau kita berada dalam kuliah 1 jam, kita rasa lamanya macam 10 jam. Lain halnya kalau kita nak berjumpa seseorang dan kita hanya ada masa 5 minit sahaja lagi, 5 minit bertemu dengan seseorang tu rasanya macam 1 jam kita menunggu. Jadi masa pada seseorang kita rasa itu adalah berbeza. Walhal masa yang diukur oleh alat cerap ni adalah sama, tak berubah. Oleh kerana itulah dalam kita menjalani kehidupan seharian, masa ni amat penting dan masa sentiasa bergerak. Baik, kalau kita gunakan masa yang saya sebutkan tadi, takrifan di bumi kita, berbeza juga kalau kita berada di planet yang lain. Contohnya di planet Mustari, berjauhan dengan bumi kita. Kalau kita gunakan definisi masa di bumi, 1 tahun masa di Mustari tak sama dengan 12 bulan kita di bumi. Di Mustari mengambil masa lebih kurang hampir 9 tahun. Baru sama setahun di Mustari. Maksudnya 9 tahun di bumi bersama dengan setahun di Mustari. Bagaimana pula dengan harian dia? Siang malamnya hanya mengambil masa sekitar 9 jam 56 minit waktu di bumi. Terlalu singkat. Adakah penduduk di Mustari nak menggunakan masa di bumi? Tak boleh. Mereka perlukan ada definisi masa. Kalau mengikutkan siang dan malam, dia akan ada definisi masing-masing. Jadi masa ni kalau kita lihat di tempat-tempat lain juga berbeza. Begitu juga dengan satelit. Satelit yang bergerak dengan kelajuan 11,000, lebih kurang 11,700 km per jam, mengambil masa
untuk berputar satu hari di bumi itu mengambil masa lebih kurang 11 ke 19 kali. Ada yang tetap ada, ini untuk isyarat dan juga telekomunikasi, tapi untuk planet-planet lain ada yang bergerak sehingga 19 kali dalam satu hari. Bila dia bergerak 19 kali satu hari, bermakna dia menghadapi siang dan malam, ataupun dia nampak matahari terbenam dan juga terbit 19 kali satu hari. Bagaimana masa di setelah itu nak diukur? Apa platform masa yang akan dia gunakan? Jadi itulah, kalau kita lihat, kalau kita berada di alam semesta yang lain, masa definisi masa sudah berbeza. Dan kalau kita lah dilontarkan di ruang satu angkasa dengan tidak ada jam, tidak ada tanda-tanda siang dan malam. Jadi masa apa yang akan diukur? Jadi kesimpulan di sini, masa di bumi, masa yang kita ukur sekarang ni mempunyai masa-masa yang berbeza-beza di tempat yang lain di luar alam kita ini. Jadi kita harus sedar, kita berada di bumi, kita berada di sini, masa berjalan dengan seragamnya, maka kita perlulah isi masa yang ada untuk manfaat masing-masing. Oleh kerana bulan Ramadan hampir tiba, dan bulan Ramadan adalah salah satu masa yang kita ukur dalam tahun hijrah, dan sudah pasti, kalau anda sedar tak sedar, bulan Ramadan ni jatuh pada bulan-bulan yang berbeza dalam kalender tahun Masihi. Ada manfaat dia. Sebagai contoh, pada tahun 80-an, bulan Ramadan jatuh pada bulan 8. 10 tahun kemudian, bulan Ramadan jatuh sekitar akhir bulan 4, bulan 5. 10 tahun kemudian jatuh pada bulan Januari, hampir Februari. Dan sekarang ni, bulan Ramadan kita sambut pada sekitar awal bulan 4. Bermakna dalam setahun tu, bulan 8, 5, Januari, bulan Ramadan jatuh berbeza-beza. Kenapa bulan Ramadan tak tetapkan seperti mana bulan mengikut kalender Masihi? Ada manfaat dia. Sebab sebagai contoh, di negara yang mengalami 4 musim, dia akan mengalami siang dan malam yang berbeza-beza ukuran dia. Oleh itulah, dalam sepanjang dia hidup, dia akan merasai berpuasa dalam bulan panas yang panjang ataupun waktu malam yang panjang. Jadi dia berbeza-beza. Tapi kita berada di khatulistiwa ni, average-nya kita berpuasa dan hampir tetaplah setiap masa. Cumanya kita rasa suasana pada musim panas ni, maksudnya musim tak hujan ni, memang kemarau lah. Tengok air tebu pun kita rasa tergugat sedikit. Okey, jadi secara kesimpulannya, dalam ilmu fizik, kita dah menetapkan bahawa masa-masa itu telah ditetapkan mengikut tempat, dan juga sekiranya kalau sama juga dengan waktu solat kita sekalipun, mungkin sekejap lagi masuk waktu solat, mungkin 10 minit lagi waktu solat di tempat yang lain, mungkin sekitar Langkawi sebagainya. Jadi bagaimanakah masa itu digunakan untuk manfaat keseluruhan umat? Samalah juga dengan masa-masa yang berada di bumi. Kita ada 2 zon, iaitu siang dan malam. Malah siang dan malam juga di tempat yang berbeza. Dan kalau kita menaiki kapal terbang dengan kelajuan yang tinggi, sampai satu tempat, kalau katalah sini di waktu siang, kita boleh pergi ke tempat waktu malam dalam tempoh 3 jam sahaja. Walhal kita nak tunggu malam hampir lama. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan masa untuk kita gunakan, dan harus ingat masa tidak akan berhenti sehingga sampai masanya. Dengan masa yang kita ada, manfaatkanlah betul-betul untuk manfaat kita dan juga keluarga kita dan juga masyarakat umumnya. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Azman yang menerangkan kepada kita dari perspektif sains macam mana makhluk yang kita panggil sebagai masa itu. Jadi macam mana kita nak memanfaatkan masa seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Pertamanya, dalam Islam kita diseru oleh Al-Quran dengan satu ayat, fastabiqul khairat, ayat yang biasa kita dengar dan biasa kita baca. Maka berlomba-lombalah kepada kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut faf'alu al-khairat, maka buatlah kebaikan, tapi saling mendahului. Kita nak buat dulu, fastabiqul khairat. Ini cara kita nak memanfaatkan masa.
Pada hari ini, dunia hari ini, orang Islam tidak mendahului banyak benda, banyak kebaikan-kebaikan. Orang Islam tidak mendahului, tetapi Barat mendahului kita. Jadi ini salah satu cara untuk kita memanfaatkan masa. Dan kenapa kita mesti berlomba-lomba ke arah kebaikan? Kerana kehidupan atas dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar meletakkan di antara baik dan buruk, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan di antara baik dan terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, menguji kamu siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Yang paling baik, bukan yang baik berbanding yang buruk, tapi yang paling baik. Fabasyir ibad, maka berilah khabar gembira kepada hamba-hamba. Hamba-hamba yang macam mana dapat khabar gembira? Alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengar suatu kata-kata, lalu mereka mengikuti yang paling baik. Yang paling baik. Jadi kita kena buat. Sebelum orang lain buat, kita buat dulu kebaikan lah. Sebelum orang lain buat, kita buat dulu. Perkara yang kedua ialah kita konsisten, berterusan, ataupun kita sebutkan sebagai istiqamah. Kita sentiasa buat. Kita tidak putus dalam kita membuat sesuatu. Kita tak putus, tapi kita buat secara berterusan. Dan istiqamah ini adalah suatu benda yang sangat besar. Apabila diturunkan ayat fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatqaw, maka beristiqamahlah, buat terus, berterusan sesuatu amalan seperti mana yang diperintahkan kepadamu dan kepada orang-orang yang bertaubat bersama-sama denganmu, dan janganlah kamu berlebihan. Abdullah Ibn Abbas kata apa? Tidak ada ayat yang lebih tegas dan lebih susah daripada ayat ini. Kita nak semangat sekali-sekala boleh. Bulan puasa tu pun awal bulan puasa je. Ada program-program tertentu boleh. Awal SEM, masa kita belajar, cari ilmu, baca buku masa kita belajar je. Habis belajar, buang buku. Nak semangat sekali-sekala boleh. Tapi nak beristiqamah itu adalah susah. Nak beristiqamah adalah susah. Dan sebaik-baik amalan seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahabbal a'mali ila Allahi madama. Sesungguhnya amalan yang paling disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang berterusan, madama, yang berterusan. Wa in qalla, walaupun sedikit, berterusan walaupun sedikit. Setiap hari kita buat, atau setiap minggu kita sentiasa buat. Dan di antara kelebihan orang yang istiqamah ini, orang yang berterusan ini melakukan sesuatu amalan, dia akan diberikan pahala walaupun dia tidak dapat membuat amalan itu kerana ada kekangan. Sebut dalam sebuah hadis, idza marada al-'abdu aw safara, apabila seseorang hamba itu sakit ataupun dia bermusafir, kutiba lahu ma kana muqiman wa sahihan, akan ditulis pahala untuk dia. Dia tak boleh nak buat amalan, tak boleh nak salat sunat, tak boleh nak bantu orang kerana dia sakit ataupun kerana dia bermusafir, berjalan jauh. Akan ditulis pahala untuk dia seperti mana dia bermukim, seperti mana dia tak berjalan jauh. Okey. Jadi saya tutup, kita pun tak ada masa, saya tutup dengan satu kata-kata
daripada Al-Hasan Al-Basri, dia kata, ya ibn Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, kamu ni adalah beberapa hari saja. Kita ni adalah beberapa hari saja. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Setiap kali berlalu satu hari, dirimu akan berlalu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar itu dapat dimanfaatkan. Kami akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.